lepas maghrib. Moga-moga dengan demikian Allah menurunkan rahmat, memberikan keampunan kepada kita dengan kita berada di rumah Allah ini. Moga-moga dengan kehadiran kita ini menjadi asbab kepada kita untuk Allah Ta'ala terima ibadah yang kita buat. Adalah justifikasi kita, alasan kita depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat kelak nanti. Kita boleh kata, ya Allah, tiap-tiap hari Ahad tu aku datang ya Allah ke surau untuk dengar kitab Engkau, belajar tentang ilmu-ilmu agama. Moga terimalah amalan daripada yang telah kita lakukan, jadi asbab untuk diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab di balik tabir kematian. Kitab di balik tabir kematian karya Al-Imam Al-Ghazali. Karya ini menceritakan tentang sakaratul maut, siksa kubur, huru-hara kiamat, padang mahsyar, syurga, neraka, serta luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni diterbitkan oleh Pustaka Al-Ihsan. Jadi kitab ini merupakan sebahagian daripada kitab Ihya Ulumuddin yang diambil isi kandungannya dan diberi tajuk di balik tabir kematian. Kalau dalam teks asalnya dalam bahasa Arab disebut Zikru al-maut wa ma ba'dahu. Itu daripada teks Arab dia. Dan tajuk ni diambil, dia membicarakan tentang dua perkara. Ada dua bahagian. Bahagian yang pertama iaitu bahagian sebelum mati. Sebelum mati dibicarakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian bahagian yang kedua dia membicarakan tentang tajuk selepas kematian. Jadi lebih kurang 230 muka surat. Bahagian yang pertama sebelum mati, dan bahagian yang kedua membicarakan selepas kematian. Dan kuliah kita yang terakhir ialah pada 26 hari bulan 2, sebelum Ramadan kan. 26 hari bulan 2. Kemudian dalam Ramadan kita hanya ada tazkirah Ramadan. Inilah dah habis Syawal semua, dah masuk Zulqaidah dah. Jadi insya-Allah kita sambung kuliah kita. Kita berada pada muka surat 13 pada kuliah kita yang lalu. So kita ambil tajuk. Kita masih berada di bawah tajuk kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Tajuk yang pertama. Kematian dan dorongan untuk selalu mengingatinya. Kemudian ada tajuk di bawah tajuk itu, keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Bayan fadlu zikrul maut kaifa maka kana. Keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Itu juga kita dah habis kita bahaskan, dan kita masuk kepada tajuk bagaimana agar hati selalu ingat kematian. Kita ambil pada tajuk surat 12 tu, kepala tajuk dia. Bayan at-tariq fi tahqiq zikrul maut. Dia membicarakan tentang bagaimana nak jadikan hati ini selalu ingat kepada kematian. Sebelum ni tajuk dia keutamaan. Dia ceritakan keutamaan mengingat kematian di dalam semua waktu keadaan. Apa keutamaan dia? Begini utamanya, begini ni fadail, keutamaan. Bila dah tahu tentang kelebihan tu, jadi macam mana kita nak jadikan supaya hati kita ini agar selalu ingat kepada kematian. Itu tajuk dia, muka surat 12 tu. Kita ambil dari situ. Kata Imam Ghazali, dia kata, ketahuilah sesungguhnya kematian adalah sesuatu yang sangat dahsyat, menakutkan dan ancaman yang amat besar. Manusia lalai dari mengingat kematian kerana mereka jarang memikirkan dan mengingatnya. Bahkan orang yang mengingat kematian tetapi dengan hati yang kosong atau dengan tetap sibuk dalam gelimang kesenangan duniawi pun belum boleh disebut mengingatnya, kerana hal itu tidak akan menimbulkan pengaruh positif dalam hatinya. Jadi cara yang benar dalam mengingat kematian ialah seseorang harus mengosongkan hatinya dari segala sesuatu sehingga yang ia ingat hanyalah kematian yang berada di hadapan matanya. Ia seperti orang yang hendak bepergian melintasi padang pasir luas yang penuh bahaya, atau hendak mengharungi lautan yang ganas. Dengan demikian ia tidak akan memikirkan sesuatu yang lain. Ni kita dah bahas ni sekali lalu, kita tarik dia punya tajuk dia.
Jadi agar hati selalu ingat kematian tu, Imam Al-Ghazali disebut kita kena kosongkan hati. Kita kosongkan hati, baru kita boleh ingat kematian. Dan dia bagi contoh seperti mana kita ni nak pergi bermusafir, nak melintasi padang pasir yang luas yang penuh bahaya. Maksudnya kita penuh fokus. Ketika perasaan ingat akan kematian menggugah hatinya dan telah meninggalkan kesan padanya, sudah tentu ia tidak merasa begitu gembira terhadap kesenangan duniawi, kerana hatinya telah hancur berkeping-keping. Cara yang paling efektif untuk mewujudkan hal itu ialah dengan sering mengingat teman-temannya yang telah meninggal dunia lebih dahulu. So kata Imam Ghazali, bila kosongkan hati itu, nak bagi ingat bagaimana? Dia bagi contoh. Sering mengingat teman-teman yang telah pergi. Dia kata, ia ingat akan kematian mereka dan jasad mereka yang membusuk di dalam tanah. Ia ingat kembali bagaimana penampilan dan keadaan mereka ketika masih hidup. Ia merenungkan bagaimana sekarang tanah telah melenyapkan kecantikan mahupun ketampanan mereka. Bagaimana bahagian tubuh mereka telah hancur membusuk di dalam kubur. Bagaimana isteri-isteri mereka telah menjadi janda, anak-anak mereka telah menjadi yatim. Bagaimana mereka telah meninggalkan harta benda mereka. Bagaimana mereka telah terpisah dari masjid-masjid dan majlis-majlis mereka. Dan bagaimana semua jejak langkah mereka telah terhenti. So dua perenggan itu yang disebut oleh Imam Ghazali. Bagaimana agar hati selalu ingat kematian. Satu, pertama, kosongkan hati. Kosongkan hati, rasakan diri tu nak adakan satu perjalanan yang cukup bahaya. Dia buat contoh dekat padang pasir, ataupun lautan yang cukup luas, cukup jauh. Kemudian cara dia bagaimana, kata Imam Ghazali, sering ingatkan kawan-kawan yang telah pergi. Segala yang berkaitan dengan kawan tu diingat. Hidupnya, penampilannya, ketampanan dia, yang terkait dengan kawan, ada anaknya, ada isterinya, maka semua tu ditinggalkan. Okey, kita berhenti dekat perenggan tu. Ini baru kita masuk yang tajuk malam ni, kata sambungan perenggan bawah tu. Kata Imam Ghazali, jika seseorang mengenang orang lain dan keadaannya saat sudah mati, membayangkan rupanya, mengingat saat-saat gembira bersamanya, bagaimana ia pernah datang dan pergi, dan bagaimana ia berusaha untuk terus hidup, mempertahankan kewujudannya, lantas mengapa ia menjadi lupa akan kematian. Kata Imam Ghazali, bila kita ni mengenang orang lain, kita kenang kawan-kawan kita yang dah mati. Ingat mungkin ada kawan kita, pak saudara kita ke, mak saudara, mak ayah kita, orang-orang kenal yang rapat dengan kita yang telah mati. Kemudian bila kita kenang, kita ingat tu, kita bayangkan rupa dia. Kita kenang rupa dia macam mana, handsome dia macam mana, lawa dia macam mana, cun dia macam mana, hidung dia, mata dia, telinga dia. Kemudian kita teringat bagaimana waktu dulu kawan kita yang masa hidupnya memang gembira, memang seronok bersama dengan dia, buat program bersama, pergi masjid bersama, pergi surau bersama, duduk mengopi sama, mengetih sama. Ni kawan-kawan kita. Baru lagi minggu lepas dah tak ada kan. Elok sihat kan. Baru minggu lepas dah kena serangan heart attack ke, tapi dah tak ada. Baru bersembang dengan dia minggu lepas, sembang. Baru je jumpa kan. Tengok dah tak ada. Apa berlaku pada kita? Bagaimana ia pernah datang dan pergi, kata Imam Ghazali. Yang mana dia pernah datang ke surau, dia pernah pergi, jumpa, tengok muka dia seharian, kata. Bagaimana ia berusaha untuk terus hidup, mempertahankan kewujudannya. Kata Imam Ghazali, bila kita berkawan tu, kita ingat kawan kita dan kita biasa bersembang dengan kawan itu, maka kita akan tahu bagaimana dia tu hidupnya, bagaimana dia bekerja dekat mana, berapa lebih kurang pendapatan dia, anak dia berapa orang, isteri dia berapa orang, bagaimana dia menyara kehidupan, kenderaan dia, rumah dia, bagaimana dia susah untuk hidup di muka bumi ni, biasa. Kita memang kawan-kawan kita. Itu yang dikatakan berusaha untuk terus hidup, mempertahankan kewujudan. Lalu kalau kita dah fikirkan benda-benda begini tentang kawan kita, kata Imam Ghazali, mengapa ia menjadi lupa akan kematian? Jadi bila kita dah boleh fikir kawan kita begitu, takkanlah kita ni tak ingat ke kematian. Tentulah kita mengambil pelajaran.
Tentulah kita ni mengambil faham daripada yang mana kawan kita hidupnya begini, akhirnya dia mati, baru minggu lepas mati, sakit ke apa ke, tapi dah tak ada. Maka kita ambil pelajaran bahawa kita pun akan melalui apa yang dia lalui, kata Imam Ghazali. Bagaimana ia boleh tertipu oleh sarana, termasuk keindahan, keindahan, kesenangan yang tidak bermakna itu. Maka bila dia tengok itu, nampak kawan yang hidup senang, semua keindahan hidup dengan kelebihan yang ada tu, semua itu adalah tidak bermakna apabila dia telah mati. Kata, bagaimana ia membanggakan kekuatan masa mudanya. Bagaimana kalau kita kawan itu ada yang hebat pada waktu mudanya, dari sudut kesihatannya, dari sudut amal-amal yang dia buat, projek-projek yang dia ada. Kenapa ia boleh begitu ceria dan bersenang-senang sehingga lalai dari kematian yang datang begitu cepat, dan dari kehancuran yang telah menanti di hadapannya. Jadi kita jadikan kawan kita sebagai apa? Pengajaran. Senang hidup dia, yang kawan kita tengok ada yang lalai, ada yang ingat, ada yang lalai. Kenapa kawan kita tu lalai? Kemudian akhirnya kematian, habis, dia tinggal. Habis gitu je. Tengok kawan kita projek begitu gini, jadi sana sini, kontraktor sana, kontraktor sini, dapat projek sana, dapat projek ni, tiba-tiba Allah Ta'ala ambil. Allah Ta'ala bagi sakit sikit, kanser sikit, terus Allah Ta'ala ambil. Kemudian bekas tinggalan tu kita nampak kenderaan-kenderaan dia dah tak bergerak dah. Tengok dia habis dah. Dah duduk dalam tanah. Habis dia yang hebat-hebat dia dulu, habis dah. Tinggal bekas-bekas dia. Saya dekat rumah saya tu ada jiran tu, dia ni kontraktor elektrik. Dia kalau jalan-jalan raya ni, dia kerja sebelah petang sebelah malam. Jalan-jalan raya ni memang lampu-lampu tu memang kerja dia lah. Dia ambil, dia subkontrak tu, lampu semua jalan raya, highway tu dia yang tukang repair. Berapa dah? Dalam 6-7 tahun lepas. Umur muda lagi, baru awal 40-an. Allah Ta'ala uji, kena cek dia kanser colon dekat dia punya tempat buang najis dia kan. Tak lama habis. Kemudian banyaklah dia punya kenderaan, lori-lori dia yang jenis keluar kren-kren tarik tu kan, bersusun. Dia tengok tak jalan dah, tengok dah bertahun-tahun dah. Rumah dia tak adalah, rumah dia memang dekat rumah, ada lengajar sikit. Kemudian dia punya lesen dia tu, memang lesen tu dia yang pegang, tak boleh nak transfer, adik-beradik tak boleh nak urus semua. Jadi habis lama gitu. Jadi kita boleh tengok tu, Allah Rabbi, Allah Ta'ala nak ambil, muda lagi pada saya, Allah Ta'ala nak ambil, habis. Tengok Allah, tinggallah lori ni yang banyak bersusun-susun kenderaannya, pekerja-pekerja tinggal. Anak-anak buah dia boleh lah, ada projek yang kecil-kecil tu boleh jalan. Yang lain semua habis. Boleh tengok tu, Allah Rabbi, tengah naik lah orang katakan, tengah naik. Allah Ta'ala uji begitu. Jadi pengajaran buat kita. Bagaimana ia pernah kesana kemari, kenapa ia boleh begitu ceria dan bersenang-senang sehingga lalai dari kematian yang datang begitu cepat, dan dari kehancuran yang telah menanti di hadapannya. Ini yang jenis tak ingat lah kalau kita tengok kawan kita yang jenis lalai, yang jenis lara ni. Dan bagaimana ia pernah pergi ke sana kemari, lalu sekarang kaki dan tulang sendinya sudah membusuk di dalam kubur. Bila kita fikirkan kawan kita yang dah tak ada tu, sekarang ni dah duduk dalam kubur, tubuh badan dah hancur, tulang-tulang dia dah reput. Apa yang boleh dia buat lagi? Dulu ia sangat fasih berbicara. Mungkin dulu kalau seorang yang pandai bercakap, tukang pakar motivasi ke, penceramah ke, ustaz yang hebat bercakap begitu begini. Tetapi sekarang ulat-ulat telah memakan habis lidahnya. Apa kelebihan yang ada pada dia? Dari sudut lidahnya habis. Dari sudut ketampanannya, tampan dia dah habis, rupa dia dah habis, kesihatannya, badan yang sadar, yang hebat tu, bila masuk dalam kubur habis semua. Ia yang dulu gemar tertawa terbahak-bahak, kini tanah telah melumat habis gigi-giginya. Boleh bayang bagaimana kawan kita senyum. Bagaimana ia dulu pernah mempersiapkan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak berguna dalam waktu 10 tahun mendatang. Kita tengok kawan kita bersembang, dia plan begini. Bukan main, banyak projek plan dia. Tapi bila Allah Ta'ala simpan ambil dia, habis semua kan.
Tak ada dah, tak guna dah plan-plan yang dia buat semua tu. Apa yang dia angan-angan dengan tu semua dah tak ada. So dia katakan 10 tahun yang mendatang dah tak berguna. Padahal saat itu antara ia dan kematian hanya terpisah oleh waktu 1 bulan sahaja. Dia kata sebulan sebelum dia mati. Macam-macam projek yang dipikirkan. Sementara ia dalam keadaan lalai terhadap sesuatu yang telah direncanakan untuk dirinya sendiri. Sedangkan dia tengah plan itu begini, dia tak perasan bahawa tarikh kematian dia tu tinggal sebulan sahaja lagi. Ini jenis yang lalai lah. Kita ni tuan-tuan ni tak ada, insya-Allah. Kalau jenis datang surau ni kita semua geng-geng beriman lah. Geng nak ingat ke kematian. Ini jenis kita tengok jenis lah lalai kita. Sehingga akhirnya kematian menjemputnya pada saat yang sama sekali tidak ia perhitungkan. Dia tak jangka-jangka. Allah Ta'ala ambil nyawa dia, aksiden ke, Allah Ta'ala ambil nyawa dia, tiba-tiba cek, tengok kanser tahap 4. Allah Ta'ala cek, tengok dah teruk je. Bila pergi hospital tengok, memang dah, doktor kata ni dah tak boleh buat apa dah, bawa balik. Memang tak ada tanda apa-apa, nampak sihat dia. Berlaku begitu. Dengan jelas ia melihat malaikat maut mendadak muncul di hadapannya dan menyerukan sebuah seruan yang memekakkan telinga. Tibalah saatnya bagimu. Okey. Bila kita ni nak mati nanti tuan-tuan, bila Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan masa, time kita nak mati tu dah terbaring, masa tu kaki dah mula sejuk, tengok anak beranak, isteri, suami dah duduk tepi-tepi kita baca Yasin, kita dah terbaring. Sampai satu tahap tu, sebelum kita mati tu, nyawa bila nak bergerak, nak keluar, Allah Subhanahu Wa Taala dah buka dah hijab kita. Ini yang Imam Ghazali sebut ni. Bila kita nak mati tu, time tu bila kita nak berpindah daripada alam dunia ni nak masuk ke alam barzah ni, dia dah dibuka hijab. Buka hijab tu bagaimana? Bila terbuka hijab tu, kita nampak benda yang kita biasa tak nampak. Kita tengok, siapa pula datang? Masa tu nak bercakap dah tak boleh lah, tapi kita nampak dah ada yang datang. Datang itu, yang datang tu adalah malaikat. Dan bila datang tu, dia dah memberi, kita tengok tu, kita dah dapat satu petanda bahawa kehidupan kita ini cerah ke tidak dekat masa depan nanti. Kalau datang tu, tengok, datang malaikat datang, tengok, dengan pakaian yang berwarna putih, dia lega tu rasa ada. Tapi kalau tiba-tiba kita nak mati, bila Allah Ta'ala buka hijab tu, tengok datang malaikat datang dengan pakaian warna hitam, dia dah lain dah rasa. Dia ada petanda tu, sebab malaikat yang datang tu nanti tu, pakaian dia tu dah melambangkan apa akan berlaku pada kita. Masa tu kita dah sakarat dah. Sakarat ni maksud dia mabuk. Kita dah mabuk nak mati dah. Dia dah nak terpisah daripada alam dunia tu, nak masuk ke alam barzah. Dah mula sejuk dah time tu kita nak cakap dengan isteri, dengan anak, dah tak ada nak cakap dah. Kita dah nampak dah benda biasa kita tak nampak, tahu-tahu dah buka hijab. Nampak malaikat datang duduk kat kita kan. Kita pun hanya boleh, itu yang ketika itu hanya diajarkan la ilaha illallah. Slow je dengar suara imam ke, suara Bilal ke, disebutkan la ilaha illallah. Anak-anak ajarkan la ilaha illallah, slow dekat telinga kan. Mulut pun dah tak boleh nak bergerak, hanya hati kita aja pada ketika itu masih boleh berbicara di hati kita. Mata kita masa tu kita dah terbuka hijab, dah ternampak, dan nampak dah malaikat pada ketika itu. Maksudnya perpisahan di antara alam dunia nak masuk ke alam barzah. So proses tu akan terbuka hijab. Tak boleh dah kita nak patah balik ke tu, nak cerita dengan anak tu dah nampak malaikat ada dekat ujung pintu baru masuk rumah kita. Kita tak boleh nak cerita, tapi kita akan, semua kita, saya akan lalui waktu itu, tuan-tuan kita semua akan melalui waktu itu. Dan ketika itu, waktu itu datang, baru kita terbayang, ya Allah Tuhanku, dosa banyak lagi yang tu tak selesai. Dunia lah, semua dunia tak selesai. Yang ni tak selesai, yang ni selesai, utangnya, masalah keluarganya, buat dosa dengan orang, kita derhaka dengan mak ayah, fikir macam-macam semua. Terbayang
kesalahan-kesalahan yang kita buat, dosa-dosa yang kita buat. Dah nampak malaikat dah datang dah kan. Okey. Sehingga akhirnya kematian menjemputnya pada saat yang sama sekali tidak hitung. Dengan jelas ia melihat malaikat maut mendadak muncul di hadapannya dan menyerukan sebuah seruan yang memekakkan telinga. Maka malaikat dia akan menyerukan. Dia kata, tibalah saatnya bagi kamu. Dah tiba dah masa untuk kita begitu. Masuk syurga atau neraka. Pada saat itulah ia baru sedar bahawa sesungguhnya ia telah lalai seperti mereka. Pada ketika itu baru dia sedar, dah banyak benda kita terlepas. Banyak benda dah kita lalai. Yang sepatutnya kita buat, kita tak buat. Ini Imam Ghazali sebut ni, sebelum kita lalu benda tu, sekarang ni kita beringat, sebab kita semua akan lalu benda tu. Tak nak nanti apabila datangnya malaikat maut tu datang nak ambil nyawa kita akan rasa, ya Allah, Tuanku, itu tak selesai, ini selesai. Biarlah ketika mana kita dah terbaring tu, dah terbuka hijab tu, nampak Allah, malaikat dah datang, kita pun alhamdulillah yang tu. Masa tu hati kita dalam hati tu boleh berfikir, alhamdulillah, terbayang solat, alhamdulillah tak tinggal. Solat sunat qabliyah, ba'diyah jaga, solat sunat witir jaga, solat qiyam malam pun jaga dengan duhanya. Infak tiap-tiap hari memang kita infak, tak ada hutang dengan orang semua, dengan dosa dengan mak tak ada, dengan ayah tak ada, dengan suami tak ada, dengan isteri tak ada, rasa tak ada buat dosa dengan orang. Masa tu malaikat dah nampak tu, rasa macam ada dalam diri kita ni rasa lega. Yalah, dosa lain-lain tu kita manusia ada buat dosa kan, tak lagi, tapi dah rasa takut tu, semua orang takut kan, tapi kita tak rasa ada benda besar kita tinggalkan. Rasuah kita ke, tipu orang ke, ratus-ratus juta, ratus-ratus ribu tak selesai, yang kita dah bayang dosa besar mana kita nak bawa, kita tak ada semua sangkutkan benda-benda begitu. Biar waktu Allah tunjuk pada kita malaikat yang nampak, hati kita ketika itu takut, tapi kita merasakan dunia ni kita dah cuba buat yang terbaik. Kita boleh cakap dalam hati kita ketika itu, ya Allah, ya Tuhanku, aku dah cuba buat yang terbaik, ya Allah. Aku taat perintah Engkau, aku buat apa yang makruf, yang mungkar aku jauhi, ya Allah, ya Tuhanku. Setakat mampu yang terbaik aku buat, aku dah buat, ya Allah. Hati kita bila nampak malaikat tu, dia boleh dalam hati kata, Allah, aku dah cuba yang terbaik, ya Allah. Dah belajar ilmu, faham ilmu, yang benda buruk tak nak, benda baik aku jaga elok-elok. Biar macam tu hati kita, sebab kita semua akan melalui ini. Biarlah orang lain yang kelang kabut, yang teringat dunia tu, itu biar orang lain, biar kita bersedia begitu. Pada saat itulah ia baru sedar bahawa sungguhnya ia telah lalai seperti mereka dan akan menerima akibat yang sama seperti mereka. So Imam Ghazali dia tak nak kita jadi sedemikian. Kemudian kata Imam Ghazali, dia bawakan riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, jika kamu ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah seorang mereka. Kata Abu Darda, jika kamu ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah seorang dari mereka. Bila kita tengok kematian, pergi ziarah orang mati, teringat kawan ziarah orang mati, cuba kita tengok, kalaulah aku yang baring tu, lain rasa dia. Kalau kita datang, kita ni mengurus jadi AJK surau kan, duk sibuk mana kain kapan, nak mandi kat mana, sibuk van ke mana, ni lubang dah korek ke kubur, semua kita urus ni selesai. Alhamdulillah lega. Kita pengajaran tu kita tak ambil sangat kan, alhamdulillah kita selesai mengurus kan tanggungjawab kita di surau, di masjid, tapi kita tak ambil pengajaran sangat. Ataupun kita bila tengok orang mati tu sibuk pergi pukul berapa semayang, tahu tanya pukul berapa semayang, nak kejar waktu nak semayang, lepas semayang tutup balik kan. Jadi kita tak ambil pengajaran. Kata Abu Darda, dia kata, jika kamu ingat kematian, anggaplah dirimu seperti salah seorang dari mereka. Jadi setiap kali kalau kita jumpa orang yang mati, ingat kematian, kita bayangkan, kalaulah yang baring tu aku yang baring, macam mana macam mana keadaan ni. Lain rasa dia tuan-tuan. Bila kita rasakan yang baring tu ada aku, lain kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, orang yang bahagia ialah yang dapat mengambil pelajaran dari orang lain. Kata Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat besar, orang yang
yang alim tentang Al-Quran, yang mana Nabi SAW sebut, siapa nak belajar Quran, ambil daripada 4 orang sahabat ni. Salah seorang dia Abdullah bin Mas'ud tu. Pesan Abdullah bin Mas'ud, orang yang bahagia ialah yang dapat mengambil pelajaran daripada orang lain. Kalau nak jadi bahagia, kita kena ambil pengajaran daripada orang lain, orang yang nak mati, yang ingat kematian. Kemudian kata Imam Ghazali, dia bawakan riwayat daripada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni, kalau khalifah tu kita ada empat khalifah. Ulama-ulama kata kalau ada lagi khalifah selepas 4 tu, yang kelima ialah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz ni cicit kepada Sayyidina Umar, cicit kepada Sayyidina Umar, orang yang hebat. Dia mentadbir tak lama, 2 tahun aja. Lepas tu disebutkan mati kena racun. Ada je orang tak berpuas hati. Jadi Umar bin Abdul Aziz menjelaskan, tidakkah kamu sedari bahawa setiap hari, pagi dan petang, kamu mempersiapkan bekalan untuk pergi kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Kamu akan meletakkan bekal tersebut di lubang tanah sebagai bantal. Kamu akan meninggalkan orang-orang tercinta dan semua sarana-sarana kesenangan, semua bentuk-bentuk keindahan dan juga kesenangan. Tidakkah kamu sedari bahawa setiap hari, pagi dan petang, kamu mempersiapkan bekalan untuk pergi kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Jadi kehidupan kita sebenarnya dekat dunia ni adalah kehidupan yang sementara. Umar bin Abdul Aziz dia menjelaskan, dia berikan kita gambaran bahawa hidup kita dekat dunia ni sebenarnya kita menyiapkan bekal. Bekal untuk apa? Untuk kita bawa ke alam akhirat. Kehidupan dunia ni sementara sahaja. Yang tu kena ada set dalam kepala kita. Sementara je dekat dunia ni sebelum sampai kepada ke alam barzah. Jadi kalau kita ni singgah satu-satu tempat tu sebentar sahaja, sebenarnya kita tak fikirlah nak buat rumah besar-besar, nak cari kenderaan besar-besar, nak itu, begitu, begini. Yang tu kita tak fikir besar sangat. Sebenarnya yang kita fikirkan adalah kita menyiapkan bekalan untuk perjalanan kita terus. Umpama pada kita sini, kita daripada Meru ni contohnya nak pergi ke Johor. Naik kenderaan, on the way berhenti dekat RNR. Mana RNR lah. Bila berhenti tu sebenarnya dengan berhenti untuk apa? Berhenti hanya untuk minum kopi, ngetih, cerahkan biji mata, kan, beli kudap-kudapan, dan apa yang bekal yang kita bawa hanya kita beli ada beberapa perkara untuk perjalanan kita terus. Perjalanan kita terus untuk pergi ke Johor. Begitu. Jadi sebenarnya berhenti itu sekejap aja. Begitulah kehidupan dunia ini. So kita kena ada dalam kepala kita, dunia ni begitu. Dia hanyalah satu perjalanan, kita berhenti sekejap, dan berhenti itu ialah dunia. Tempat kita berhenti sementara sahaja. Jadi bila berhenti sementara tu, kita tak cari benda banyak lah, benda penting-penting, dan apa yang kita sediakan hanyalah bekal untuk kita bawa ke perjalanan seterusnya. Taklah kita berhenti kat RNR tu, kita tengok, wow, cantiknya bangunan ni. Ni kalau sewa ni boleh untung, tengok orang ramai. Tengok. Dia berfikir tempat RNR tu. Ini kalau bisnes kan ni, kalau jual ni market tinggi ni, tengok pula sini kan. Ini untung begini, ni tengok. Ni belakang ni luas ni, kalau kita naikkan buat pasar raya penonton, kita pula berhenti situ buat projek pula itu kan. Sebenarnya kita nak berhenti sementara saja. Jadi tak boleh begitu. Kamu akan meletakkan bekal tersebut di lubang tanah sebagai bantal. Kamu akan meninggalkan orang-orang tercinta dan semua kesenangan yang kamu ada. Kemudian kata Imam Ghazali, selalu memikirkan hal-hal di atas, selalu memikirkan hal-hal di atas, rajin berziarah kubur dan menjenguk orang sakit adalah cara untuk menyegarkan ingatan dalam hati terhadap kematian yang akan selalu tampak terpampang di depan mata. Kata Imam Ghazali, dia kata, bagaimana tadi apabila kita nak menjadikan agar hati ini dia selalu ingat kematian, dia kata selalu memikirkan hal-hal yang disebutkan ni di atas ni tadi, yang dah kita bincangkan. Kemudian dia kata rajin
berziarah kubur. Yang kedua, kita kena rajin menziarahi kubur. Tuan-tuan, kita jarang. Kubur ni biasanya hari raya orang pergi kan, raya puasa, raya haji ya, baru pergi ziarah kubur. Time raya, raya ni time gembira, tapi yalah kita ingat, bagus ya pergi ziarah kubur. Tapi kata Imam Ghazali, untuk kita ni ingat kematian, kena pergi ziarah kubur. Ziarah kubur, selalu rajin pergi ziarah kubur, kita akan selalu ingat kematian. Bila tengok kubur tu, nampak batu nisan, kalaulah aku yang baring dekat dalam tu. Ataupun kita pergi dah siap ada booking, ini mak kita, ayah kita sebelah dia, tengok boleh letak 4 lagi. Ush, aku ni salah satu ni dah boleh buat blok booking kat situ kan. Rasa tengok kan. Itu yang kedua kata Imam Ghazali. Dan yang ketiga dia sebutkan sini, menjenguk orang sakit. Selain daripada ziarah kubur, kata Imam Ghazali, kita ni menziarahi orang sakit juga akan mengingatkan kepada kematian. Bila pergi tengok dah uzur, kawan-kawan kita yang Allah Ta'ala uji macam-macam, tengok sakit, aku ni Allah Ta'ala bagi sihat lagi, masih boleh hidup dengan selesa lagi. Dia akan menyebabkan kita selalu hati kita tu mengingati kematian. Adalah cara untuk menyegarkan ingatan dalam hati terhadap kematian. Maka ingatan kita pun akan segar. Selalulah kita ingat kematian tu. Tak adalah kita lupa. Okey. Pada saat itu ia dalam keadaan siap mati, meninggalkan dunia yang penuh tipuan. Kalau kita ni dah ada dalam keadaan yang sedemikian, kata Imam Ghazali, itu 3 perkara tadi, menceritakan tentang kematian itu sendiri, kemudian ziarah kubur dan juga menjenguk orang yang sakit, maka kita dah bersiap sedia untuk bertemu dengan kematian. Zikir di luar hati dan di hujung manisnya bibir tidak banyak berguna untuk membuat diri takut dan khawatir akan kematian. Ketika hati sedang terlena pada suatu kesenangan duniawi, segera ingatkan bahawa ia pasti akan meninggalkannya. Kata Imam Ghazali, zikir di luar hati dan di hujung manisnya bibir tidak banyak berguna untuk membuat diri takut dan khawatir akan kematian. Kalau ni kita ni berzikir je, kata Imam Ghazali, zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allah. Bagus zikir tu, tak ada masalah. Tapi kalau zikir yang jenis kita buat ini, zikir hanya di hujung bibir, di hujung lidah, dia jadi macam jadi habit, katakan. Zikir tu dah sampai peringkat jadi habit. Terutama macam kita lepas solat. Contohnya kita lepas solat, kita ni dah biasa kan, pada kecil ikut orang semayang sampai semayang imam zikir, kita mengikir astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Itu dia dah jadi dah reflect terus sebut, tapi ada feel apa-apa tak? Tu. Ada feel apa? Tak ada. Dia dah jadi macam kebiasaan. Zikir, baca ayat kursi, subhanallah, 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 jadi amalan. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, tu baca doa. Amin, 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 amin. Tapi dia tak sangkut dekat hati kita. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Satu, kita tak faham. Kedua, kita tak menghayati. Lepas tu dia dah jadi macam habit kita. Saya pun macam tu, tuan-tuan, sama. Sebab kita dah biasa pada kecil semayang kan. Lepas solat tu, astagfirullahaladzim, tambah dia dah jadi macam kita punya, kita baguslah kita semayang ikut imam pun kita zikir sekali kan. Tapi zikir ni yang terbaiknya sendiri-sendiri, tapi bila imam tu kita follow imam. Bagus, cantik tu. Cuma kita perlu ubah tradisi yang sedemikian, supaya setiap kali kita zikir, kalau kita ikut imam tu, biar kita faham dan kita ada di hati kita, sangkut di hati. Boleh sebut astagfirullahalazim. Sebab itu dia tak boleh zikir laju-laju. Boleh zikir laju-laju, kita jadi hilang fokus, tak ingat. Biar kita zikir tak perlu banyak, tapi kita dapat memahami dan kita menghayati. Kita zikir astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Astagfirullah. Kita tak faham bahasa Melayu tu, kita faham. Aku mohon keampunan kepada Engkau ya Allah. Aku istighfar, mohon ampun ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Aku mohon. Kita cakap tu bukan hanya di hujung lidah, di hujung bibir kita, tetapi yang kita cakapkan tu sampai ke hati. Kita buat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi tak rasa gitu kita selama hari ni?
Tak sangat tuan. Bukan tuan-tuan. Saya pun sama. Time kita ingat kan, kita ingat berzikir. Sebab itu waktu yang terbaik untuk kita zikir ni sudah malam. Tuan-tuan bangun pukul 2, pukul 3 pagi, qiyam zikir, astagfirullah, astagfirullah. Jangan bila kita zikir tu kita tak faham. Biar kita zikir tu dia kita faham. Kita mohon ampun kepada Allah. Dan bila kita doa tu kita gunakan bahasa kita kan. Bila bahasa kita tu kita akan feel tu akan ada. Tapi kalau kita guna bahasa Arab ni, kalau kita hebat bahasa Arab, faham bahasa Arab, tak apalah kan. Tapi kalau yang terbaik kita gunakan bahasa kita. Bila kita cakap tu sampai ke hati. Ya Allah ya Tuhanku, aku mohon begini ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku ada kelemahan begini ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku dosa aku banyak ya Allah. Ini ya Allah, yang ni dosa aku masa zaman muda dulu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku dulu buat begini ya Allah. Yang ni dosa aku tak selesai ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku perangai aku begini ya Allah. Buruknya akhlak aku begini ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhanku, aku nak baiki perangai aku begini ya Allah, tak mampu lagi ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku ni jenis panas baran ya Allah, gini-gini ya Allah. Ya Allah, macam mana aku nak baiki diri aku ni ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku kita mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan penuh jujur pada diri kita sendiri. Kan? Memang itu yang doa yang terbaik untuk diri kita, dan kita sebut doa tu kita faham. Dan kita faham, kita minta dengan Allah untuk diri kita, aku begini ya Allah, aku begini. Itu untuk diri kita sendiri. Kemudian kita ambil aspek yang kedua pula, untuk siapa? Untuk suami ataupun untuk isteri kita. Ya Allah Tuhanku, rumah aku ni perangainya begini-begini ya Allah, buruk perangai dia gini. Kalau ada buruk lah, ni contoh kan, perangainya begini ya Allah, aku ni dah nasihatkan dia tak mau begini ya Allah. Anak-anak aku begini ya Allah, perangainya gini-gini begini. Mak ayah aku gini. Kawan-kawan masuk pula kawan-kawan rakan aku ni jadi pengurusi surau, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa. Aku nak buat begini ya Allah, nak buat begini, kau bantulah aku ya Allah. Kami plan rancang begini ya Allah, begini. Lain tau. Kita rasakan bahawa kita ni ada kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita buat satu-satu amalan tu, lepas kita berzikir tu, satu amalan tu dia akan datang ikhlas dalam diri kita. Kita akan redha, kita akan cuba buat yang terbaik. Dan setiap benda yang kita buat, bila kita ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, benda yang kita buat kita akan redha. Tak apa, susah senang alhamdulillah, berjaya alhamdulillah, tak berjaya kita buat pun alhamdulillah. Disebabkan kita ada kontak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok jenis orang yang jenis maki hamun, jenis marah tak tentu hala ni kan, ini mereka ni jenis orang yang tak ada kontak dengan Allah. Boleh kenal cara cakapnya, cara tindakannya, cara dia berikan pandangan dengan kasar sifatnya. Kita tengok, semayang rajin, puasa bagus, tapi semua ibadat bagus, tapi bila cakap lain macam. Orang jenis macam ni, dia tak ada kontak dengan Allah. Dia hanya amalan tu, dia jadi amalan zahir. Dia jadi tradisi. Itu saya katakan, lepas solat, kita zikir, dia jadi amalan biasa. Balik, buat solat, ini, dia tak sampai ke hati. Jadi jenis orang yang sampai ke hati ni, dia ada kontak dengan Allah SWT. Bila ada kontak dengan Allah tu, dia rasa dia lain. Berjaya pun, alhamdulillah. Tak berjaya pun, tak apa. Sebab Allah dia tak tengok rizal. Itu kita kena faham. Kita ni dengan Allah SWT, Allah Ta'ala uji kita dekat muka bumi ni untuk beramal ibadat, jadi khalifah kat muka bumi ni. Allah Ta'ala nak tengok kita buat benda yang makruf. Bukan berjayanya itu yang Allah Ta'ala nak tengok. Allah Ta'ala tak tengok berjaya tu. Allah Ta'ala nak tengok bagaimana ni kita bersungguh kita buat, dan kita bertahan dalam benda-benda amalan baik yang kita buat. Itu Allah Ta'ala nak tengok. Susah atas ujian tu satu. Allah Ta'ala timpakan ujian pada kita sabar. Yang tu Allah Ta'ala nak tengok. Bukan Allah Ta'ala nak tengok kita berjaya kan? Kita dalam konteks dunia, kejayaan itu yang akan tengok. Contohnya kita belajar, dapat degree, first degree, naik pangkat lagi, naik lagi kan, dapat secondary, buat master, buat PhD. Kejayaan itu yang menjadi titik tolak penilaian manusia. Itu manusianya penilaian. Tapi Allah, dia bukan nilai itu. Allah Ta'ala nak tengok sejauh mana kita belajar bersungguh-sungguh. Contoh, nak semayang, nak khusyuk ni payah tuan-tuan. Saya pun cakap je boleh, saya pun bukan khusyuk mana sangat. Tapi kita usaha tu, cuba fokus, cuba faham apa yang kita baca, cuba berikan perhatian, kosongkan hati. Yang tu yang Allah Ta'ala nilai.
Berjaya tak berjayanya itu Allah Ta'ala tak tengok. Itu kemudian Allah Ta'ala tak nak tengok result, tapi Allah Ta'ala tengok proses bagaimana kita buat kesungguhan kita itu. Sebab kalau kita tengok Allah ciptakan manusia ni memang speknya untuk diuji. Untuk diuji. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalaulah kamu ni semua beriman, jadi orang baik, aku akan matikan kamu semua, aku akan cari umat lain, manusia lain aku akan jadikan hidup supaya mereka ni berada dalam ujian. Jadi Allah Ta'ala tak nak kita ni berjaya, memang hidup ni senang, berjaya je kan, tak ada masalah elok kan, tak nak. Itu bukan spek Allah Ta'ala cipta manusia. Tapi Allah Ta'ala spek ni memang Allah Ta'ala nak uji, bagi kita susah, kita bertahan dan kita sabar, redha dengan apa Allah Ta'ala tentukan. Itu spek yang Allah Ta'ala nak. Kita pula berdoa minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku. Allah Ta'ala sangat suka, sangat mencintai orang yang selalu minta dengan Allah. Ada masalah ngadu dengan Allah, ya Allah Tuhanku. Allah Ta'ala sangat suka. Yang tu Allah Ta'ala nak. Kalau kita ni dah baik semua, Allah Ta'ala pun tak nak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh ciptakan kamu manusia ni semuanya beriman dekat muka bumi ni. Walau syaa rabbuka. Kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala boleh cipta. Tapi Allah Ta'ala tak nak cipta macam tu. Jenis baik beriman ni Allah Ta'ala dah cipta dah, nama dia malaikat. Jenis taat je kan. Allah Ta'ala dah puas dah. Makhluk jenis tu ada dah. Allah Ta'ala tak nak jenis makhluk begitu. Allah Ta'ala ciptakan kita ni manusia ni yang jenis boleh diuji. Allah Ta'ala berikan kita ni akal, kita boleh buat keputusan, kita ada sedikit kuasa untuk membuat beberapa keputusan yang baik, yang buruk. Allah Ta'ala beri kita ni peluang berfikir. Tu manusia yang terbaik. Dan Allah Ta'ala nak tengok kita ni sentiasa bergantung kepada Allah, diuji sabar, dan kita berakhir dengan kematian dan suasana kita buat yang terbaik. Itu yang terbaik ni. Okey. Kemudian kita tengok kat sini. Sambung kata Imam Ghazali. Ketika hati sedang terlena pada suatu kesenangan duniawi, segera ingatkan bahawa ia pasti akan meninggalkannya. Tadi Kemudian perengan bawah tu, pada suatu hari Ibnu Muti seorang ulama sufi memandang kagum rumahnya yang indah. Tiba-tiba ia menangis seraya berkata, demi Allah, seandainya tidak ada kematian, aku pasti merasa bangga kepadamu. Maksudnya rumahnya. Dan seandainya aku mampu bertahan mengatasi sempitnya kubur, aku pasti merasa senang terhadap dunia. Setelah itu ia kembali menangis lama sekali sehingga suaranya nyaris tidak terdengar. Azan ya? 1 minit lagi Alright. Okey ni kata Ibnu Muti yang dia kata. Ibnu Muti seorang ulama sufi. Dia kata satu hari dia duduk depan rumah dia. Dia tengok rumah dia cantik. Tuan-tuan lah, saya lah sama-sama duduk depan rumah, tengok banglo kan, rumah kita. Cantik. Tengok dari depan color dia, tiang dia, tengok cantik rumah. Letih dah kita kumpul duit, cari duit beli rumah, hutang banyak lagi tak habis kan. Tengok cantik kan, tengok masya-Allah cantik rumah tu. Kemudian tiba-tiba Ibnu Muti ni dia menangis. Dia kata apa? Demi Allah, seandainya tidak ada kematian, aku pasti merasa bangga kepadamu. Maksud rumah dia. Kalaulah rumah yang dah kita beli, yang dah kita bina tu, yang cantik pada pandangan kita, yang dah kita idam-idamkan sekian lama, dalamnya spek ni yang kita hendak, kalaulah kita ni jenis tak mati, jenis hidup terus je tak mau mati, tentulah kita nampak memang berbaloi kita buat rumah yang cantik, semua benda yang kita nak tu memang baloi, sebab kita akan hidup terus kat situ. Ini Ibnu Muti ni dia nak mengajar kita, berbaloi dia kata, kalau tak mati dia kata. Dan seandainya aku mampu bertahan mengatasi sempitnya kubur, boleh tengok rumah yang besar, rumah yang selesa itu terbayang, dekat kubur nanti sempit tu, duduk suasana yang kecil tu, adakah mampu untuk kita bertahan pada tempat tersebut. Boleh elak benda ujian-ujian pada dalam kubur. Kita bagi laluan untuk azan.
Muslimin hadirin hadirat yang dikasihi sekalian ya. Kita habiskan ni sikit lagi hujung ni dan kita buat kesimpulan sikit berdasarkan tajuk ni. So Ibnu Muti' ni dia tengok rumah dia kagum dengan rumah dia yang cantik itu, dan dia kata kalau tak ada kematian, dia kata berbaloi jelah buat rumah yang cantik, boleh hidup kekal terus kalau tak ada kematian, kata Ibnu Muti'. Jadi kita kena, bila kita duduk depan rumah kita masing-masing, datang balik tengok rumah tu, ingatlah kita ni bukannya kekal, rumah ni sementara sahaja, sebelum kita pergi ke alam barzakh. Kemudian dia kata kalau seandainya aku mampu bertahan mengatasi sempitnya kubur, sebab kubur ni tempat yang sempit, kalau boleh bertahan dengan ujian-ujian dalam kubur tu, dengan binatangnya, dengan kesempitan dalam kubur tu, aku pasti merasa senang terhadap dunia. Senang dekat dengan dunia ni kalau amalan tu dah lengkap, dah baik, rasa selesa dan boleh bertahan dengan sempitnya kubur. Dia terasa sebenarnya kubur tu sempit, memang tak mampu untuk bertahan di dalamnya. Setelah itu ia kembali menangis lama sekali. Kemudian Ibnu Muti' ni menangis lagi bila dia tengok rumah dia, teringat kubur, menangis lagi. Ini ahli-ahli sufi memang gitu, sehingga suaranya nyaris tidak terdengar. Menangis tu punya banyak ulama ahli-ahli sufi ni, sampai peringkat dah tak keluar suara. Habis itu. Okey, habis itu bab yang pertama. Jadi pada malam ni kita cover agar hati selalu ingat kematian. Sebelum tu dia masuk tajuk keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan. Keutamaan mengingat kematian dalam semua keadaan ni dibawakan kisah-kisah hadis-hadis Nabi, kalam-kalam ulama. Apa kelebihan mengingat kematian dalam semua keadaan? Lebih dia begini, 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 lebihnya begini. Bila kita dah tahu tentang kelebihan mengingat kematian itu, baru dia datangkan tajuk bagaimana nak jadikan hati kita ini selalu ingat kematian. Ini cover yang tajuk yang kita cover pada malam ini. Bagaimana kata Imam Ghazali? Pertama tadi kita boleh ambil pengajaran. Pertama Imam Ghazali ajar kita ialah mengosongkan hati. Bila kita dah faham tentang kelebihan, pertama nak bagikan hati kita ini selalu ingat kematian, Imam Ghazali dia ajar poin penting ni ialah kita kosongkan hati. Kosongkan hati kita dan kita rasakan bahawa kita akan melalui satu perjalanan yang cukup jauh, padang pasir ataupun di lautan yang cukup luas. Jadi hati itu kena kosong, baru kita boleh fokus. Kemudian bagaimana bila hati itu dah kosong, kata Imam Ghazali, yang perlu kita ingat ialah kita kena ingat cara dia ialah ingat kawan-kawan kita yang dah mati. Imam Ghazali dia ajar bagaimana nak jadikan hati kita itu ingat, selalu ingat. Jadi kita kena ingat orang yang dekat dengan kita. Hati kita dah mampu kosongkan, orang yang dekat dengan kita yang telah pergi. Keadaan dia, rupa dia, kehidupan dia semasa dia hidup, kita jadikan pengajaran. Begini tapi dah tak ada, begini dah tak ada, begini. So satu-satu semua tu menyebabkan hati kita akan selalu teringat kematian. Tak ada dah kawan, tak ada dah. Kemudian Imam Ghazali disebutkan cara lain lagi, antaranya dia sebutkan ziarah kubur. Ziarah kubur ni dia akan menyebabkan kita selalu ingat kematian. Hati kita itu akan tahu dia ingat kepada kematian. Kemudian yang keempat dia sebutkan menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Pergi ziarah orang sakit, itu juga itu poin besar lah. Kemudian yang kecil-kecil tu dengan zikir, dengan kalam-kalam ulama yang lain yang boleh kita simpulkan daripada tajuk agar bagaimana hati kita ini selalu dia ingat kematian. Kat mana tempat pun kita berada, hati tu dia diingat tentang kematian. Jadi apa-apa dalam kehidupan kita ni yang kita nak buat tu, dapat projek ke, dapat duit ke, nak sign check ke kan, jadi ingat aku ni bukan menongkat langit kan, akan mati. Jadi kita setiap tindakan yang kita buat tu kita teringat Allah dan kita ingat kita akan mati. Kita dipertanggungjawabkan dengan setiap perkara yang kita buat. Jadi insya-Allah saya rasa kita habis berhenti situ dulu. Insya-Allah kuliah akan datang kita akan masuk bab yang kedua yang membicarakan tentang
Apa dia? Keutamaan sikit angan-angan. Sebelum ni dia cerita tentang kita mengingat mati, kemudian bagaimana hati itu selalu nak ingat mati. Kemudian bab kedua ni nak cerita tentang apa pentingnya kalau kita ni ada angan-angan, tapi angan-angan tu tak boleh banyak. Bukan tak boleh ada angan-angan. Angan-angan ni cita-cita kita perlu ada untuk berjaya dekat dunia ni. Tapi keutamaan sikit angan-angan tu bagaimana Imam Ghazali nak bagi kita gambaran yang terbaik. Bagaimana kita nak balance antara cita-cita kita, angan-angan yang nak kita dapat dengan preparation kita untuk kehidupan kita seterusnya. Kalam-kalam ulama sekitar tajuk itu kita bahaskan pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu ma fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.